Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hilman. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan satu teori pembelajaran yang sangat berpengaruh dalam dunia psikologi dan pendidikan, iaitu teori behaviorism. Secara asasnya, behaviorism ini adalah teori yang memfokuskan kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan. Berbeza dengan teori lain, ia tidak melihat kepada proses mental di dalam otak. Sebaliknya, ia percaya bahawa pembelajaran berlaku melalui interaksi kita dengan persekitaran. Seterusnya adalah tokoh-tokoh dalam behaviorism ini. Terdapat beberapa tokoh besar yang mempelopori teori ini. Antara yang paling utama ialah Ivan Pavlov, yang mana beliau terkenal dengan eksperimen anjing melalui konsep pelaziman klasik. Seterusnya, selain daripada itu, iaitu B.F. Skinner yang memperkenalkan pelaziman operan, di mana tingkah laku dipengaruh oleh peneguhan, iaitu reward atau dendaan. Yang ketiga adalah Edward Thorndike. Melalui hukum kesan, beliau menyatakan tingkah laku yang diikuti oleh kesan yang baik akan cenderung diulangi. Jadi kesimpulannya, bagaimana sebenarnya pembelajaran ini berlaku melalui rangsangan dan tindak balas? Saya serahkan kepada rakan saya, iaitu Fiza, untuk penjelasan lanjut. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan sambung untuk bahagian rangsangan dan tidak balas. Yang pertama, guru memberi arahan dan murid patuh dengan arahan yang diberi oleh guru. Yang kedua adalah menggunakan isyarat tangan. Apabila guru bertanya, murid dapat menjawab dengan baik. Yang ketiga, melalui peraturan kelas, iaitu murid dapat menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru. Antara beberapa pengukuhan, yang pertama adalah pengukuhan yang positif. Sebagai contoh, dari segi pujian, ganjaran. Apabila murid dapat menjawab soalan, guru memberi pujian yang baik dan akan memberikan kesan yang positif kepada murid. Yang kedua adalah pengukuhan negatif. Sebagai contoh adalah mengurangkan tugasan. Apabila guru memberi pelbagai ataupun banyak tugasan kepada anak murid, akan memberikan kesan yang negatif kepada murid tersebut. Yang ketiga adalah dari segi hukuman. Sebagai contoh, guru memberi teguran atau memindahkan tempat kedudukan dalam kelas untuk hukuman menjadi seseorang murid itu lebih baik. Yang keempat adalah berhemah dan adil, iaitu guru perlulah ada sikap yang adil, sama rata antara semua murid dan tidak memilih kasih. Dan yang terakhir adalah menjaga emosi murid. Sebagai contoh, guru menegur secara beradab. Tujuan pengukuhan dalam teori behaviorism merujuk kepada corak pemberian ganjaran sama ada secara berterusan atau berselang bagi mempengaruhi pembentukan dan pengekalan tingkah laku murid. Jadual pengukuhan berselang didapati lebih berkesan di dalam memastikan tingkah laku positif kekal dalam jangka masa panjang. Teori behaviorism diaplikasikan dalam bilik darjah dengan menetapkan peraturan kelas yang jelas supaya murid memahami tingkah laku yang diharapkan. Sistem token ataupun bintang digunakan sebagai ganjaran untuk menggalakkan tingkah laku yang positif. Latih tubi dan pengulangan membantu mengukuhkan pembelajaran melalui pembiasaan. Selain itu, pujian dan maklum balas segera diberikan agar murid mengetahui sama ada tingkah laku mereka betul ataupun perlu diperbaiki. Kesemua strategi ini menyokong pengurusan disiplin murid yang berkesan dan pembentukan tabiat pelajar yang positif. Seterusnya, kekuatan. Yang pertama iaitu mudah difahami dan dilaksanakan. Teori ini mempunyai konsep yang praktikal dan senang untuk dipraktikkan oleh guru di dalam bilik darjah. Yang kedua, berkesan untuk kawalan kelas. Penggunaan elemen seperti peraturan yang jelas, pengurusan disiplin membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang terkawal. Dan kekuatan yang ketiga iaitu sesuai untuk pembelajaran berstruktur. Pendekatan ini sangat efektif bagi proses pembelajaran yang memerlukan langkah-langkah tersusun dan sistematik. Begitu, terdapat beberapa kelemahan, antaranya ialah yang pertama,
kurang menekankan pemikiran kritis. Fokus teori ini lebih kepada gerak balas terhadap rangsangan berbanding proses pemikiran aras tinggi atau analisis mendalam oleh murid. Yang kedua, bergantung kepada ganjaran luaran. Murid mungkin hanya berkelakuan baik atau belajar kerana mahukan ganjaran. Contohnya sistem token atau bintang dan bukannya atas kesedaran diri. Yang ketiga, iaitu kurang fokus kepada emosi dan motivasi dalaman murid. Teori ini lebih mengutamakan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat secara fizikal sehingga aspek perasaan dan motivasi intrinsik murid kurang diberi perhatian. Sebagai kesimpulan, teori pembelajaran behaviorism membantu guru membentuk tingkah laku murid secara sistematik melalui pengukuhan dan pengurusan kelas yang berkesan serta masih relevan dalam membina disiplin dan tabiat belajar yang positif. Sekian, terima kasih daripada kami, kumpulan 2.